Tapi dua perlindungan ni sampai Nabi kata telah turun kepadaku pada malam ini dua surah perlindungan yang tidak ada setara dengannya. Siapa yang beramal dengan surah ni, ia akan dapat perlindungan daripada Allah yang kita tidak tahu pun keburukan apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa khabar? Kena patung. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Dua akak je, tak payah-payah. Jawab. Jawab alhamdulillah. Tengah hari makan nasi udang galah, alhamdulillah. Mudah. Memang waktu je pun saya reti. Saya ulang wak sama je. Kalau biasa ikut ceramah online, memang tak ada patut lain. Waktu je lah waktu ulang. Dan saya percaya di hadapan saya ni ramai orang-orang alim, muslimah yang salihah, yang alimah. Mungkin kita tak kenal ni orang awak mari ni, sebelah-sebelah ramai ustazah ni. Ada di kalangan kita wanita salihah, di kalangan yang sabar hidupnya. Allah catat dia di kalangan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Daripada kecil, lepas nikah, ada anak, sampai ke cucu, dah habis-habis. Banyak sangat ujian hidup dia. Dan mungkin dia itu, wallahualam siapa di kalangan kita, lagi besar kedudukannya daripada orang yang depan ni. Orang depan ni boleh cakap pasal sabar, keluar dalil pasal sabar, boleh tentu boleh sabar. Subhanallah. Kita tak tahu siapa di kalangan kita ni yang kuat bangun malam. Nampak macam biasa-biasa je. Nampak macam pakai tudung biasa je, pakai baju biasa je. Muka pun nampak macam muka biasa. Kan ada muka luar biasa. Yelah kan, kadang tu nampak muka ni macam ilmu je. Belum tentu. Ada muka orang macam muka orang kaya, tapi dok rupanya. Ada muka orang susah, rupanya kaya. Tengok baju, tengok kasut, tengok beg tau. Wallahualam. Tetapi Allah Maha mengetahui siapakah di kalangan kita adalah ahli qiyamul lail, yang tidak pernah tinggal tahajud dan sebagainya. Mudah-mudahan asbab ada golongan-golongan ini dalam majlis ilmu ini, maka rahmat Allah turun, lalu kita pun mendapat bahagian yang sama. Amin ya rabbal alamin. Dan ada di kalangan kita ni ahli Al-Quran, yang kuat baca Al-Quran. Ada di kalangan kita ni ahli sedekah. Sebab itu bila sebut tentang pintu syurga, hadis Nabi kata syurga itu ada 8 pintu. Antaranya adalah babus salah, babus siyam, babus sadaqah, babus sab, iaitu pintu orang-orang yang sabar. Wallahu alam pintu mana yang akan terbuka untuk kita. Tapi yang paling kita bimbang, tidak ada satu pun pintu untuk kita masuk. Sebab kita hanya sibuk untuk menjadi ahli persatuan di dunia sahaja. Adakah kita tergolong di kalangan ahli persatuan orang-orang yang sabar? Ahli persatuan orang yang ahli qiyamul lail, orang yang menjaga solat, orang yang kuat bersedekah, orang yang memperjuangkan hidupnya untuk menuntut ilmu, kemudian beramal dengan ilmu, kemudian menyampaikan ilmu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Muslimah yang saya kasihi sekalian, Masya Allah, saya bila berhadapan dengan muslimah, saya nak menyatakan bahawasanya rasa cinta dan sayang itu sangat dalam. Bukan kata muslimin tu tak sayang, tetapi kita sesama perempuan kan, kalau boleh nak dengar semua orang mari dengan masalah. Nampak je muka macam okey tu kan, siapa sini dia tak ada masalah kat tangan? Suka pula. Memang tak ada. Kalau dia kata ustazah, mokcik tak ada masalah mana-mana lah, hari-hari macam okey belaka, beres belaka ustazah. Bangun pagi, lepas tu ngaji, lepas ngaji mayang, boleh mayang duha 12 rakaat, lepas tu mokcik gini pula, gini. Mokcik alhamdulillah hidup tak ada masalah ustazah. Tu masalah besar tu kalau hidup tak ada masalah. Bukan maksud saya kena cari masalah dah. Esok siapa nak cari pasal dengan saya? Sebab nak cari masalah ni. Tetapi bagi orang mukmin, dia sentiasa sedar walaupun dia hidup dalam ringan buat ibadah, dalam nikmat Allah yang begitu banyak, dalam nikmat kasih sayang ahli keluarga sekalipun, dia tidak terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sama ada senang ataupun musibah, nikmat
ataupun dalam bentuk ujian, semua itu adalah satu bentuk penilaian Allah. Hasil daripada nikmat, adakah kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Daripada ujian, adakah kamu menjadi hamba Allah yang sabar dan redha dengan ujian Allah? Subhanallah, Allahu Akbar. Saya kan kalau baca tulisan Ustazah Wana Hidayah ni, mudah nak nangis. Ustazah selalu menulis tentang ujian, tentang sabar. Allah menukilkan ilham yang mana boleh ditulis dengan kita mudah faham. Walaupun kadang-kadang saya tak komen, tapi hampir setiap tulisan Ustazah saya baca sebagai apa? Pengubat hati, kemudian melebur dosa. Tak tahulah lebur ke tak dosa tu, tapi bila baca tu istighfar. Sebab rasa macam kena tapar, rasa kena tumbuk. Memang seolahnya kata-kata itu ditujukan pada diri sendiri. Lepas tu mulalah melagikan diri. Bukan melagikan diri apa? Rasa macam malunya. Kadang-kadang rasa Kak Ida ni nak tuju kepada saya ke? Saya rasa gitu. Ni dia cakap pasal saya ke? Padahal kita tahu niatnya adalah untuk umum. Tapi begitulah kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimat sekalian. Bila kita baca suatu teguran Allah di dalam Al-Quran, jangan kita nampak orang lain. Kita baca je astagfirullah, astagfirullah. Baca tentang neraka, bukan kita nampak orang lain dalam neraka. Tak nampak kita. Bila baca syurga, insya-Allah, bayang kita duduk dalam syurga. Sahabat Nabi SAW, bila Nabi menyampaikan ayat-ayat tentang neraka, mereka menangis sampai pengsan. Kerana mereka membayangkan diri mereka dalam neraka, walaupun mereka itu dijamin oleh Rasulullah untuk ahli syurga. Dan bila mereka dengar tentang ayat-ayat syurga, mereka menangis juga. Ketakutan sebab mereka tidak membayangkan diri mereka di dalam syurga. Sebab itu bila kita hadir majlis ilmu kuliah, kita dengar apa-apa ustaz ke, ustazah ke, kita terus melantun kepada diri kita. Terus, ya Allah, bukannya nampak orang sebelah. Bukannya nampak suami duduk rumah, tunggu ni, nak catat sekejap ni nak kabur ke dia. Banyak poin ni nak cakap ni. Rupanya, saya nak sebut beberapa perkara, muslimat sekalian. Disebut dalam kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin, satu kitab yang masyhur, iaitu petunjuk jalan bagi jalan orang-orang yang bertakwa. Dia letak garis panduan majlis ilmu yang dinaikkan darjat sebagai taman syurga Allah. Antaranya adalah majlis itu menambahkan cintanya kepada Allah, mengurangkan cintanya kepada makhluk. Kedua, majlis itu menambahkan cintanya terhadap akhirat dan mengurangkan cintanya kepada syurga. Yang ketiga, majlis ilmu itu menambahkan kekurangan dirinya, melihat aib dirinya dan menutup matanya daripada melihat aib orang lain. Tapi sekiranya kita hadir satu majlis ilmu ataupun baca ilmu, dengar ilmu, tapi kita balik daripada majlis ilmu, mata tu lebih nampak buruk orang, lebih dengar keburukan orang, berbanding menundukkan diri ke bumi, rasa macam balik tu rasa macam, ya Allah, banyaknya dosa aku, banyaknya nak kena beki, banyaknya lagi nak buat. Maka majlis ilmu yang kita hadir itu memberi kedudukan untuk kita sebagai taman syurga Allah di bumi. Taman syurga ni bukannya jolokan manusia. Nabi sebut, iza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu lihat taman syurga Allah, maka singgah. Sahabat bertanya, fama riyadil jannah? Nabi jawab, hilaquz zikri, halaqah zikir. Kenapa Nabi jawab halaqah zikir? Pertemuan majlis zikir, majlis ingat mengingati. Majlis itu untuk kita ingat Allah, untuk sebut Allah. Tapi kalau kita hadir majlis ilmu untuk membangga-banggakan diri. Sebab itu kadang-kadang bila kita hadir satu majlis ilmu, kita balik tak rasa apa-apa. Sama ada majlis ilmu itu bermasalah, ataupun kita sendiri penuh dengan karak dosa, sampai ilmu yang disampaikan tak rasa di hati. Allahu Akbar, subhanallah. Saya pernah ditegur oleh seorang guru. Dia kata, ustazah berhati-hati dalam menyampaikan. Ustazah kena jaga niat, kena bersih hati. Sebab kalau ustazah menyampaikan dengan riak, dengan ujub, dengan rasa ingin dipuji Allah, maka ustazah akan menanggung beban, kesan orang-orang yang datang. Dia pulang bukan menambah cinta kepada Allah, melainkan menambah cinta kepada ustazah. Dia pulang bukan mengenal aib diri dia, tetapi dia pulang hanya dengan mendapat bahagian dia ingini, mungkin sebab nak jumpa ustazah dan sebagainya.
Jadi sebab itu kita kena betulkan niat. Saya pun sepanjang datang duk betul niat. Sebab niat ini sangat mudah berbolak-balik. Dan yang Allah tengok kita hari ni bukan muka kita, bukan tudung, bukan pakaian kita, walaupun itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tetapi yang jauh lebih penting, Allah ya basir, Allah yang maha melihat, Allah ya syahid yang maha menyaksikan, Allah ya hasib yang maha menghitung. Allah sedang memandang direct ke dalam hati kita pada saat ini. Apakah niat kamu ketika menyampaikan? Apakah niat kamu ketika hadir ke rumah Allah pada petang yang barakah ini? Allahu Akbar, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Rasul yang paling mulia, pemimpin dan ketua kami Muhammad, dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda seluruhnya. Wa ba'd fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya ucapan yang paling mulia ialah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk urusan ialah perkara baharu di dalam petunjuknya, dan setiap perkara baharu itu adalah bid'ah. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina warzuqna tilawata kitabaka ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami masih jahil ya Allah. Ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya, yakni Al-Quran, pada waktu malam dan sebahagian waktu siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hajat untuk kami, sebagai satu keperluan untuk kami ya Allah. Wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, terangkanlah dada kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan alam barzah, urusan di mahsyar-Mu ya Allah. Dan mudah-mudahan urusan kami berakhir di syurga-Mu ya Allah. Bukakanlah simpulan yang mengikat lidah kami, supaya mereka memahami kata-kata kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, permudahkanlah dan janganlah menyusahkan. Janganlah susahkannya dan janganlah sukarkannya ya Allah. Ya Alim, alimna min ilmika ma tarda bihi anna, wa la tu'akhidna bima ta'lamuhu minna. Wahai Tuhan yang maha mengetahui, ajarkanlah kami daripada ilmu-Mu apa yang Engkau redha untuk kami. Janganlah Engkau ambil daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Halim, khaliqna bi khuluqil hilm wa haqqiqna bi haqa'iqil ilm. Wahai Tuhan yang maha santun, Ya Halim, yang maha santun, yang maha lembut, bentukkanlah akhlak kami dengan akhlak yang santun, akhlak yang mulia, akhlak yang lemah lembut ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami kebenaran ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah.
Dalam buku ini dituliskan ucapan pembuka dan doa ini disalin sepenuhnya daripada ucapan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni Ahmad. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, mukadimah tu bukan mukadimah penulis, mukadimah Tok Guru Ni Abdul Aziz. Jadi Tok Guru ni bila dia ceramah, dia suka bawa misalan. Dia suka bawa contoh. Macam Tok Guru Jadi juga. Tok Guru ni sikit-sikit dia bawa contoh. Jadi dia nak tujuannya adalah mudah faham supaya kita jelas. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, kalau kita bincang tentang kedudukan ilmu, ilmu yang paling tinggi, paling utama, ilmu Al-Quran. Nombor 1, paling tinggi, paling atas. Sebaik-baik keputusan, sebaik-baik langkah, sebaik-baik niat, sebaik-baik cita-cita, apabila seorang hamba berniat, bercita-cita dan mengambil langkah untuk menjadi ahli Al-Quran. Sebaik-baik keputusan bagi seorang ibu dan ayah apabila suami isteri ini sepakat untuk menjadikan anak mereka ahli Al-Quran. Sama ada anak tu banyak baca Quran, naik lagi peringkat memahami bacaan Al-Quran, naik lagi peringkat kepada apa? Menghafaz Al-Quran, naik lagi peringkat kepada beramal dengan isi kandungan Al-Quran, naik lagi peringkat beramal menyampaikan Al-Quran dan sebagainya. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kamu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat ni, dia tak boleh tinggal surah Qul Huwallah. Siapa sini kalau mayang suka baca Qul Huwallah kat tangan? Baik ngaku. Asal mayang Fatihah Qul Huwallah, Fatihah Qul Huwallah. Oh, dah. Adik ni dah. Bagusnya. Baca Al-Baqarah kan? Okey, akak lagi sekali. Siapa surah paling banyak dia baca Qul Huwallah lepas Fatihah? Semua 100%. Sebab apa kita pilih surah Qul Huwallah? Sebab pendek, betul tak? Sebab mudah. Belah-belah mikir nak masuk benda pun boleh habis keluar Allah. Betul tak? Kalau baca surah lain kena mikir sikit. Baca keluar Allah dah lepas Fatihah, sambil-sambil mikir nak masuk ayam benda. Marang yang masuk merah dah. Jadi hari ni masuk ayam benda, dah habis keluar Allah tu. Jadi tak bimbang. Sebab keluar Allah ni main ujung lidah je. Maksudnya mudah sangat. Budak kecil pun keluar Allah ni mesti cair. Tapi saya nak cerita hari ni supaya beza orang yang dengar ilmu, yang dia faham ilmu, dia buat benda sama tapi kesan berbeza. Wak ni penting sangat kerana itu ilmu ini penyuluh. Ilmu ini dia akan menjadikan kita amalan sama tetapi kesan berbeza. Allahu Akbar, subhanallah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran yang masyhur, yang paling banyak rujukan di dunia juga oleh Syekh Ibnu Katsir, dinamakan tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan kisah ni daripada riwayat yang sahih. Seorang sahabat Nabi, dia sangat suka baca Qul Huwallah ketika dia solat. Sehingga kan pada satu hari dia menjadi ketua, Rasulullah lantik dia jadi ketua satu rombongan perang ataupun satu rombongan untuk menjalankan kerja dakwah. Jadi biasanya kalau Rasulullah pilih dia jadi ketua, automatik dia kena jadi imam. Sebab bila Rasulullah pilih, bermaksud Rasul bukan pilih dari sudut zahir saja. Rasul bagi tanggungjawab tu bukan calon-calon orang. Jadi bila dia jadi imam, dia akan baca Al-Fatihah. Lepas baca Al-Fatihah, dia akan baca Qul Huwallah, kemudian dia baca surah yang lain. Ada ketikanya dia baca Al-Fatihah, dia baca surah yang lain dan dia akan tutup dengan baca surah Qul Huwallah. Lepas itu, di kalangan makmum ni, mereka ada rasa tak puas hati. Mereka pergi bertanya kepada sahabat Nabi itu, kenapa dengan kamu? Adakah surah yang lain tidak cukup sampai kamu kena baca Qul Huwallah juga? Adakah surah Qul Huwallah tidak cukup bagi kamu sehingga kan lepas baca Qul Huwallah kamu kena sempurnakan dengan surah yang lain? Dan kenapa kamu tak boleh tinggal surah Qul Huwallah setiap kali rakaat, setiap kali baca, setiap kali solat? Lalu apa jawapan dia? Dia kata, sekiranya kamu ingin aku meninggalkan surah Al-Ikhlas, maka aku sanggup meninggalkan kamu dan aku melepaskan urusanku menjadi imam kepadamu.
Sebab aku tidak sekali-kali meninggalkan surah Al-Ikhlas kerana nak mendapat redha kamu. Sebab makmum tak suka ni, tak apalah, lepas ni saya dah baca lah. Bukan dia baca surah pendek, dia baca surah panjang juga. Tetapi soalannya dia mesti nak baca Qul Huwallah. Lalu sahabat-sahabat ni pergi bercerita kepada Rasulullah. Tak puas hati ni, rasa pelik perangai ni, dia pergi cerita pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata kepadanya, bukan kepada dia, kepada orang yang menyampaikan ni. Tanyakan dia kenapa dia melakukan perihal itu. Kenapa dia buat gitu? Apa dia baca gitu? Kemudian bila ditanya, dia jawab ringkas. Kerana aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Lalu orang tengah ni pergi sapa kepada Rasulullah. Lalu apa sabda Nabi SAW? Sampaikan kepadanya, kerana cintanya kepada surah Al-Ikhlas, maka Allah juga mencintainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sebelum ni kita baca sebab pendek, sebab mudah. Jadi selepas ini baca surah Al-Ikhlas kerana cinta. Kerana memang kita suka surah Al-Ikhlas, kita cuba tolak tepi sebab pendek, sebab mudah. Tetapi pada petang yang barakah ini, kita akan tadabbur sikit kelebihan surah Al-Ikhlas. Kerana apa nama surah tu pendek? Surah tu pendek dan tak ada perkataan Al-Ikhlas pun. Tapi kenapa surah itu dinamakan Al-Ikhlas? Dan kenapa surah itu sampai Nabi sebut sesungguhnya Qul Huwallahu Ahad, sulusa Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali 2/3 Al-Quran. Baca 3 kali 3/3 Al-Quran. Kenapa sampai surah Al-Ikhlas dinamakan 1/3 Al-Quran? Muslimat sekalian, bukankah kita belajar Al-Quran? Kita salat, kita puasa, kita sedekah, kita belajar itu ini. Kita nak jadi orang yang ikhlas? Betul atau tidak? Kita nak ikhlas jadi isteri walaupun diuji oleh Allah daripada suami. Kita nak ikhlas jadi mak yang solehah, mak yang misali. Kalau anak tu menguji sabar kita pun, kita ikhlas juga doa ke dia. Kita ikhlas maafkan anak kita walaupun anak tu tak minta maaf pun dengan kita. Kita nak jadi ibu yang ikhlas ni sebab Allah yang naikkan kedudukan kita jadi mak. Bukannya kita bangga dengan anak, mu tahu dak aku ni mak, mu patutnya tak boleh jawab gini. Bukan menjadikan kita bangga diri jadi mak. Tetapi asbab Allah kurniakan kita anak, kita dinaikkan pangkat menjadi seorang wanita yang bernama ibu. Kerana ibu ini kelebihannya 3 kali ganda berbanding ayah. Jadi soalannya kadang-kadang kita berterima kasih. Ya Allah, syukurlah mu anak walaupun anak ni banyak menguji. Sebab anak ni aku jadi ibu. Dan sebab itulah lidah aku ini, Allah berikan lidah kita ni mustajab doanya, lidah seorang ibu. Allahu Akbar, subhanallah. Bukankah semua apa yang kita lalui sepanjang hidup kita, ujian ke, nikmat ke, mayang ke, buat kerja rumah ke, nyapu ke, kita selalu berjuang untuk jadi orang yang ikhlas? Sebab kita tahu Allah hanya menerima amalan yang dilakukan ikhlas kerana Allah. Sebab kita tahu ada hadis Nabi SAW. Ada orang yang mati meninggal dunia lalu dipuji oleh penduduk langit. Puji sebab dia dikenali sebagai orang yang soleh, yang banyak amal ibadahnya. Tetapi apabila rohnya nak menembusi langit, dia dicampak semula ke bumi. Kerana apa? Rupanya kebanyak-banyak amalannya itu dilakukan bukan ikhlas kerana Allah. Sebab itu bila kita belajar tadabbur surah Al-Ikhlas dan kita baca banyak-banyak kali surah Al-Ikhlas, akhirnya kita menjadi al-mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas di dalam agama Allah. Dalam hidup, ad-din juga membawa maksud ikhlas. Hidup ya ikhlas. Dia buat kerja orang tak puji pun dia buat. Orang keji pun dia buat. Dia buat kerja, saya jumpa orang gini berapa orang. Wallahu alam, zahirnya kita nampak dia ikhlas. Wallahu alam sejauh mana Allah lah yang maha menilai. Tapi biasanya orang ikhlas ni, dia ada ciri-ciri dia. Muka dia suka senyum. Boleh tak senyum belaka? Walaupun tak nampak. Sebab apa? Ini disebut di dalam Al-Quran, wajah-wajah ahli syurga itu tergambar pada wajah-wajahnya. Dan antara ciri-ciri orang yang mengikuti akhlak Nabi SAW berwajah manis, berwajah ceria. Sehingga sahabat-sahabat Nabi kata, aku tidak pernah melihat wajah Rasulullah melainkan dalam keadaan tersenyum. Senyum. Sampai orang tanya, Siti mana? Tu Siti senyum tu, wak suka sengih tu. Itu lebih baik daripada Siti mana? Wak muka ketak tu lah. Sebenarnya kita bukan semestinya senyum kerana dapat nikmat.
Tapi kita senyum kepada Allah walaupun dalam ujian, sebab kita tahu ujian itu sedang menghapuskan dosa kita. Lalu kita tetap gagahkan diri jumpa orang senyum walaupun dalam hati tu banyak sangat kesedihan, banyak sangat kelukaan. Sebab kita sedang tersenyum kepada takdir Allah, sedang senyum kepada pemberi ujian Allah. Pemberi ujian iaitu Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi mukadimah tu panjang, Ustazah bila nak masuk ni. Okey, sekarang kita buka muka surat 2. Tafsir surah An-Nas. Okey, cuba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Cuba lihat maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Subhanallah. Cuba perhatikan perkataan Al-Khannas pada ayat yang keempat dalam surah An-Nas. Nanti kita akan pergi sesa. Tapi Al-Khannas ini kalau kita tengok terjemahan dalam banyak Al-Quran, kadang-kadang disebut sebagai bisikan-bisikan jahat. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan-bisikan Al-Khannas yang jahat, yang keji. Ada yang juga mengatakan Al-Khannas ini nama jin ataupun nama syaitan yang diberi nama Al-Khannas. Tapi perhatikan Tok Guru menafsirkan dengan perkataan bisikan penghasut yang timbul tenggelam. Subhanallah. Saya pernah baca beberapa terjemahan tentang perkataan Al-Khannas dan antaranya adalah pandangan mengatakan pendapat yang lebih tepat perkataan Al-Khannas adalah tenggelam dan timbul. Subhanallah. Apabila kita ingat Allah, bisikan itu akan tenggelam. Sebab bisikan tu tak pernah berhenti. Muslimat sekalian, bisikan tak pernah berhenti. Syaitan bisik mana? Cuba tengok. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan dia bisik kepada dada kita, bukan ke telinga, direct ke dada. Sebab kita tahu dada ni tempatnya hati kita. Direct ke hati. Bisik gitu, bisik gini. Tetapi bisikan tu tak pernah berhenti. Syaitan tak ada surrender penat ke. Tapi saya nak contoh ginilah. Setan ni dia bukan macam kita. Kan ada rehat ke, putus asa ke, dia janji dah dengan Allah. Dalam Al-Quran, dia berjanji dengan Allah akan mendatangi manusia daripada kiri mereka, daripada kanan mereka, daripada belakang mereka, daripada depan mereka. Itu janji syaitan. Bukannya syaitan tengok bila kita ni masuk waktu je ambil wuduk, bukannya syaitan kata, mokcik ni mayang di awal waktu, perah rasa. Kalau bahasa kita, perah rasa. Perah ke? Rasa macam, dak, syaitan bila nampak, bukannya dia kata, ya biar je. Kita ambil solat di awal waktu. Betul kan? Bunyi azan kita ambil wuduk dah. Syaitan akan ganggu ketika ambil wuduk. Supaya kita ambil dah kadang terburu-buru ke, ambil dah kalang ujuk rasa kagum dengan wuduk sendiri. Rasa macam hebat aku ambil wuduk hari ni. Sebab setiap kali ambil ni, baca doa ni, dengar ceramah ustazah itu. Contoh, tiba-tiba rasa ujuk dengan amalan sendiri. Tapi istighfar lah. Bukannya kita terus tinggal dah, istighfar. Istighfar tu akan menguatkan balik hati kita. Kemudian setan pun tengok, yang ambil wuduk dia kacau, bisik-bisik, hebat mu ambil wuduk, hebat. Mesti gugur belaka dosamu ni. Mesti wajah bercahaya esok kat padang mahsyar ni ambil wuduk khusyuk gini. Lepas tu bukannya kalau kita boleh khusyuk juga, bukan setan serenda. Habis dah mokcik ni memang dah nak kacau dak. Dia biarlah kita nak mayang. Tapi masa akad takbir tu kan, Allah, dia bisik pula. Bapa mudak keluar ayang siap-siap. Kau dak lepas mayang boleh masuk lalu. Tu yang bila mayang tu, tak apalah. Dak tu bi ayang siap-siap rendang, kalau dak lepas mayang boleh masuk lalu. Dia bisik tu. Dia tahu apa urusan kita dak selesai lagi tu. Dia bisik lagi. 2 hari lagi gaji. Kan? Kalau kerja kerajaan lah 3 hari lagi gaji. Boleh dah ni kau nak beli nak uzar ni. Contohlah.
Bukan pelik siapa-siapa lah. Maksudnya bisik tu dia tahu apa yang kita duduk cakap dalam berapa hari. Setan ni, kita bukan ngumpat dia, tak payah minta maaf lah dengan setan. Sebab ada setengah orang dia tanya, Ustazah, macam mana saya hari tu mengumpat setan? Nak minta maaf dengan setan. Sungguh ni, bukan nawak ni. Ada wak mikir sampai tahap tu. Dan bukannya kita ni tak payah takut lah cakap pasal setan kan. Jadi kita tengok Al-Khannas ni, tenggelam dan timbul, Tok Guru guna perkataan Al-Khannas ni, bila kita zikrullah, istighfar, selawat, subhanallah ke alhamdulillah. Sebab itu, lawan kepada bisikan ni, zikir tak boleh pada lidah saja. Tak kuat. Masa sebut subhanallah, sebab dia bisik mana? Hati. Sebab itu masa zikir, memuji Allah, hati kena zikir sama. Bila sebut subhanallah, hati tu mari rasa Maha suci Allah. Alhamdulillah, mari rasa segala puji bagi Allah. Bukannya masa zikir tu, subhanallah, 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 ada 10 minit gini, cerita nak mula ni, dan. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ni marah cucu terbalik baju baru lipat tadi. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Sungguh betul mula baju tu. Masya Allah. Astagfirullah budak ni. Ya Allah. Duk molek. Ramai mana orang lepas semayang, gana kita mayang. Kadang-kadang mayang cucu ada keliling ke anak ke. Allah, nampak macam khusyuk. Tapi nampak belaka tu cucu buat benda tu. Tunggu aku lepas mayang tu. Kalau lah mata tu kan gini-gini mata. Tahan ni. Pada sepatutnya solat, Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah berfirman, aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Allahu Akbar, subhanallah. Allah perintahkan kalau kamu solat adalah untuk mengingatiku. Tapi kita solat mengingati selain daripada Allah. Kadang lepas mayang tu, bagi salam tu tak ada benda lain dah. Mai sini kejap, mai kejap. Nampak tak Tok Mayang tadi? Nampak tak Tok Mayang? Budak tu pun kelik. Nampak. Soalan pun pelik tau. Nampak tak? Nampak. Dah buat apalah melitah-litah depan Tok tadi ya? Kang lalu. Kalau budak tu pandai jawab, Tok tengok ke? Dah. Apa melitah-melitah tu ha? Tahu tak? Tok Mayang ni dok khusyuk. Mai duduk jalan-jalan. Kan dok boleh mayang depan. Kalau budak tu pandai jawab, kalau dok melitah, Tok khusyuk ke? Tapi budak dak mikir, dah nak mikir gitu, tapi nak kabarnya. Betapa lalainya kita dalam solat, lipah duduk jauh lagi nampak dah. Mari dah. Sudah. Allahu Akbar, itulah hakikatnya. Sebab itu, kita tak boleh lari ketika solat, mesti faham bacaan dalam solat. Sebab ketika kita belajar memahami bacaan dalam solat, kita baca pada lidah, hati kita tu mari bayang. Bila kita baca Allahu Akbar kabira, bayangkan muslimat sekalian, kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betul kan? Lepas sebut Allahu Akbar, kita pun sambung dengan doa iftitah. Hebat. Sambung dengan Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar, sambung terus Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar dan lagi besar. Allahu Akbar besar dah. Kabira sebesar-besarnya. Allah maha besar sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Kalau kita puji manusia kan, muncomel, barulah bunyi banyak. Tapi bayangkan bila kita sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Lepas tu kita sambung apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji bagi Allah siang, pagi dan petang. Padahal kita mayang masa tu apa, tapi kita nak khabar kita ni sentiasa memuji Allah pagi dan petang. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Matiku, hidupku, matiku kerana Allah. Sebab itu doa iftitah ini sebenarnya dia nak membantu kita semayang ikhlas kerana Allah. Sebab awal-awal lagi kita sebut inna salati, salatku ini. Tapi sebab tak faham,
Mocik-mocik tak boleh buat alasan dah. Umur dah 50 dah. Umur 60 dah. Mocik tak boleh lah. Tak reti nak faham bacaan dalam mayang. Nak rana, mocik cuba dah. Selagi mana ada alasan, di situ kita letak penghalang. Saya jumpa ramai orang tua umur 40, umur 50, umur 60. Akhirnya sebulan je tak payah lama. Hari-hari duk tengok. Lepas tu beli buku terjemahan bacaan dalam solat. Akhirnya bila dia mayang, dia boleh nangis. Sebab apa? Angkat je takbir, dia faham dah Allah Maha Besar. Dia jadi rasa kecil depan Allah. Lepas tu Allahu Akbar kabir, Allah Maha Besar lagi besar, Maha Besar. Lepas tu bila dia sebut inna solati, solatku ini ya Allah, wa nusuki, segala ibadah-ibadahku ya Allah, hidup matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, kerana Allah sekalian alam. Nampak tak? Kita cuba bawa hati dalam solat tu supaya kita solat tu kerana Allah. Sebab apa Nabi sebut? Betapa ramai orang yang solat tak dapat apa-apa daripada solat, kecuali penat dan mengantuk saja. Okey, kita akan tengok. Mari kita tengok sikit tafsir ayat 1, 2 dan 3. Minta maaf jadi panjang. Okey, tengok cara Tok Guru terjemah ni. Bukan terjemah, Tok Guru tafsir. Kita baca Mula-mula sekali. Tengok Tok Guru. Kita kena ingat bahawa ada tempat-tempat di dalam Al-Quran yang mengandungi perkataan kul atau bermula dengan perkataan kul, seperti kul a'udzu birabbin nas, iaitu bacaan untuk hari ini. Buat kita baca ni. Ada ayat kul a'udzu birabbil falaq, iaitu surah selepas surah hari ini, iaitu surah An-Nas. Dan ada juga ayat kul huwallahu ahad. Ada banyak lagi perkataan kul di tempat-tempat yang lain. Ada juga tempat di dalam Al-Quran yang tidak ada perkataan kul. Okey, cuba tengok bawah. Nanti kita terang. Kul maknanya kata oleh Muhammad. Wahai Muhammad, beritahu kau orang. Itu ibarat dia. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Itu masuk kul. Kul itu adalah fi'il amar. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan apa? Kepada siapa? Suruh Nabi kata ayat selepas itu kepada siapa? Kepada kita. Kepada umatnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung daripada Tuhan pentadbir sekalian manusia. Jadi cuba kita tengok, apakah beza antara ayat yang ada perkataan ku dengan ayat tidak ada perkataan. Mengikut alim ulama mufassirin, ahli tafsir, mereka menyebut bahawa Allah ingin memberikan isyarat kepada para pembaca supaya mengambil perhatian terhadap mana-mana ayat yang ada perkataan kul, kerana perkara selepasnya adalah penting. Bila Allah memulakan sesuatu perkataan dengan kul, katakanlah wahai Muhammad, ada perkara yang sangat penting setelah itu yang perlu diberi perhatian. Contoh kita kata gini tapi tak boleh menyamakan. Cuma kita bagi contoh, bukan menyamakan. Contoh saya kata kaedah tolong royak. Tolong royak ke kawan kita tu. Nampak tak ada benda penting. Tapi kalau kata kaedah, tegurlah kawan kita tu, dia lain sikit. Maksudnya kita seolahnya, bukannya kita kata tegurlah kawan kita tu, seolahnya terpulang kaedah lah ayat kan. Tapi bila kita sebut kaedah tolong royak ke dia ayat gini, maksudnya seolahnya suruh bawa apa yang kita cakap ni, bagi tahu gitu betapa pentingnya perkataan ni kena sapa ke dia. Bukan sekadar umum saja. Jadi sebab itu Tok Guru sebut seolahnya beritahulah kau kepada orang apa yang nak disampaikan selepas itu. Masya Allah. Okey, cuba tengok pada perenggan di bawah tu. Muka surah 4 pada perenggan yang kedua. Sebab saya dah baca dah ni sikit, jadi saya cuba ringkaskan, nak pergi kepada ada beberapa perkataan selepas ini. Okey, cuba tengok satu daripada perkara penting itu ialah kul, wahai Muhammad, royak kau beritahu orang supaya pakak kata. Nampak tak? Supaya orang ni pakak kata. Kata apa? A'udzu birabbin nas. Wahai Tuhanku, aku meminta kepada engkau lindungi aku. A'udzu, lindungilah aku, birabbin nas, wahai Tuhan sekalian manusia. Lindung daripada apa? Tu bijak. Cuba tengok. Tok Guru, kalau kita baca, moci-moci, kalau kita baca, kita akan jadi macam, oh baru faham, baru jelira. Cuba tengok perenggan seterusnya. Tok Guru cakap benda.
Kalau takut kepada rimau, bahasa kita, kalau takut kepada harimau, kita lari masuk ke dalam rumah. Ini berbanda kita berlindung dengan rumah. Takut kepada gajah, kita lari panjat pokok kayu. Ini berbanda kita berlindung dengan pohon kayu. Kalau ada senapan, kita tembok ke atas supaya bunyi yang kuat menyebabkan binatang lari. Bermakna kita berlindung dengan senapan. Faham tak maksud tu guru ni? Bukan kata tak boleh pergi berlindung dalam rumah. Nampak rimau, kita nak pergi mana? Memang masuk rumah lah, tutup pintu. Jangan moci-moci pula kata, jangan, tak boleh lari dari rumah. Macam kita minta berlindung dengan rumah. Kita kena minta berlindung dengan Allah. Lepas tu duduk depan rimau. Rimau pun jadi pelik. Apa mokcik ni duduk lari? Tapi Tok Guru sebenarnya bagi contoh. Bila kita lari daripada makhluk, contohnya rimau, kita masuk dalam rumah. Maksudnya kita berlindung dengan rumah tu lah daripada rimau. Bila nampak gajah, gajah kan besar. Larilah atas pokok sebab gajah tak boleh naik atas pokok. Kalaulah kita ada senapan, kita buat tembok ke langit, binatang pun larilah sebab takut. Jadi nampak di situ bagaimana makhluk dengan makhluk boleh kita ambil manfaat untuk berlindung. Sebab itu adalah ikhtiar kita. Tapi Tok Guru nak sampaikan, cuba tengok. Tolonglah minta kepadaku supaya aku lindungi dia. Aku ni siapa? Bi Rabbin Nas, akulah yang pego. Akulah yang jaga kamu. Malikin Nas, akulah yang menjaga kamu. Malik ni penjaga. Kan malaikat Malik, malaikat penjaga apa? Neraka. Nak jumpa tak malaikat Malik? Tambo, jangan lawak mai. Rasa nak jumpa je malaikat Malik, nak tengok. Jangan. Kita kalau boleh tambah jumpa malaikat Malik, kita nak jumpa malaikat mana? Malaikat Ridwan, penjaga syurga, pintu syurga. Jadi bila sebut Malik, pakatan Malik ni memang banyak. Ada masuk raja, ada masuk pemilik. Antaranya adalah penjaga manusia. Ilahin Nas, akulah Tuhan yang menjaga segala-galanya. Jadi bila kita sebut kul, Nabi Allah berfirman, katakanlah, a'udzu bi Rabbin Nas, aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia, penjaga manusia. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Kita sedang memohon perlindungan daripada sebaik-baik yang memberi perlindungan. Jadi surah An-Nas ini adalah surah Makiyah, disebut sebagai surah Makiyah. Maksudnya surah ni turun di Mekah sebelum Nabi melakukan hijrah. Ada berapa ayat surah An-Nas? Ada 6 ayat. Surah An-Nas ini adalah surah terakhir dalam susunan Al-Quran. Betul tak? Jadi surah ke berapa? 114. Surah semua ada 114. Kita ngapa berapa surah? Wallahu alam. Jadi surah yang ke 114 adalah surah An-Nas. Bukan dia paling lambat turun tak. Tetapi susunan surah ini bukan Nabi susun saja-saja. Bukan ahli ulama susun. Tapi setelah habis penurunan Al-Quran, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyusun surah berdasarkan daripada wahyu daripada Allah. Surah apa pertama, kedua sampai surah yang terakhir dinamakan surah An-Nas yang sedang kita bacakan. Okey. Surah An-Nas ini disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu duduk mencangkung, macam duduk dekat hati manusia. Apabila manusia menyebut Allah, ia akan mengundurkan diri, dan apabila manusia lalai, ia akan membisikkan kejahatan. Itu kata-kata daripada Ibnu Abbas berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syaitan ni duduk cakung, bahasa kita tau. Betul lah tu. Duduk cotek. Ke apa lagi? Memang tempat dia kalau dalam pada tubuh badan kita, pada hati. Dan kerja dia apa? Bisik tanpa henti ke dalam hati manusia. Apabila manusia menyebut Allah dengan hati, bukan dengan lidah saja, dengan hati, ia akan mengundurkan diri. Dan apabila manusia lalai, ia akan membisikkan kejahatan. Subhanallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya, sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada hadis ni tentang kelebihan dua surah
Al-Mu'awwizatain. Nanti kita share dua surah ni surah apa. Yang mana bermaksud sabda Nabi SAW bahawa saya telah turun. Saya telah diturunkan atasku dua surah yang tidak pernah turun sebelumnya, dan bahawasanya tiada dibaca dua surah yang lebih keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keduanya, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Subhanallah. Saya nak cerita tentang sikit pasal Al-Mu'awwizatain. Bila Nabi kata telah turun kepadaku dua surah Al-Mu'awwizatain yang tiada surah yang setara dengannya. Ada banyaklah matan hadis tu, antaranya begitulah yang Nabi sebut, yang mana tidak ada dua surah yang lebih Allah redha melainkan dua surah ni. Dan diberi nama Al-Mu'awwizatain. Apa maksud Al-Mu'awwizatain? Dua perlindungan. Pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Subhanallah. Okey, ada satu hadis Nabi yang agak panjang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit keras, sakit tenat. Lalu dua malaikat datang menemuinya. Salah seorang duduk di sebelah kepalanya, sedangkan yang lainnya di sebelah kakinya. Malaikat yang berada di sebelah kedua kakinya berkata kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya, "Apakah yang kamu lihat?" Malaikat yang berada di sebelah kepalanya menjawab, "Tab." Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, "Apakah tab itu?" Ia menjawab, "Sihir." Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, faham tak Angguk je lah faham tak, faham nombor 2. Okey, subhanallah. Masa Nabi tengah sakit tenat, maksudnya sakit yang keras, sakit yang berat, ada dua malaikat datang. Satu malaikat berada di kepala, satu malaikat ada di kaki. Jadi malaikat yang berada di kepala berkata kepada malaikat duduk di kaki Nabi, "Apa yang kamu lihat?" Malaikat yang berada di sebelah kepalanya, malaikat kat kaki tanya malaikat di kepala, "Apa yang kamu lihat?" Malaikat di kepala kata, "Tab." Kemudian malaikat berada di sebelah kaki bertanya, "Apakah tab itu?" Malaikat yang berada di kepala Nabi jawab, "Sihir." Ketika itu Nabi sedang menghadapi sakit sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Kita tengok seterusnya. Malaikat yang sebelah kakinya bertanya, "Siapakah yang menyihirnya?" Lalu malaikat berada di kepala menjawab, "Lubaid al-Asham, orang Yahudi." Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, "Di manakah sihir itu disimpan?" Malaikat yang berada di sebelah kepala menjawab, "Di dalam sumur keluarga si Fulan, ia terletak di bawah sebuah batu besar dalam keadaan terbungkus." Kemudian mereka berdua mendatangi sumur itu. Lalu mereka menguras airnya dan mengangkat batu besar. Kemudian mereka mengambil longgokan tu, lalu membakarnya, dan pada waktu subuh, iaitu pada pagi hari dan malam itu, Rasulullah mengutus Ammar ibnu Yasir beserta beberapa orang lainnya untuk mengambil buntelan sihir itu ataupun alat sihir itu. Kemudian diturunkan kedua surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau membaca satu ayat daripada dua surah tersebut, terlepaslah satu ikatannya. Terlepaslah ikatan apa? Ikatan sihir. Kedua surah tersebut, yang pertama dimulai dengan firman-Nya, "Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh." Kemudian yang kedua, surah yang diawali dengan "Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia." Sebab itu dalam surah Al-Falaq ada perkataan "Min syarrin nafasati fil 'uqad", daripada kejahatan ahli sihir yang meniup pada bohol, pada alat sihir tu. Min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad, daripada kedengkian orang yang melakukan kedengkian. Orang berdeki ni memang ramai, tapi ada orang yang deki je lah hidawa mana-mana. Tapi yang bahayanya orang yang berdengki dan membuktikan ataupun mengikuti kedengkian dan buat sesuatu, iaitu menyihir. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, sihir hari ni tak perlu jumpa Tok Romo. Saya nak royak. Bukan nak ngajar sihir ni, tiba-tiba ustazah nak ngajar je. Tak. Hari ini saya pernah pergi ke satu universiti, kisah benar ni. Saya pergi ke universiti, saya jumpa seorang pensyarah. Lepas dah ceramah, pelajar universiti penuh dewan ni. Habis ceramah kan kita ada makan-makan. Masa tengah makan-makan tu, saya tanya kepada pensyarah,
Apa masalah besar pelajar-pelajar ni? Masalah utama pelajar-pelajar ni benda. Dan saya terkejut, saya tak sebutlah universiti mana, tapi universiti awam di Malaysia lah. Lepas tu, bila pensyarah tu jawab, ustazah, antara isu berat dan isu yang besar adalah masalah sihir. Sihir? Masalah kerana ustaz, sebab yang menganjur tu pihak Biro Kerohanian. Dia sihir sama-sama pelajar. Kalau dia deki sama dia sihir sama-sama pelajar dalam sekolah. Lepas tu ada juga pelajar sihir kepada pensyarah. Kalau nak marah sangat ke pensyarah tu sekian-sekian. Macam mana ustaz boleh sebut gini? Apa bukti? Apa bukti? Dia kata, ustazah, kita kadang-kadang buat spot check barang-barang pelajar. Ada universiti yang masih ada kuasa ataupun dia buat benda-benda macam ni. Dan ustazah tahu apa yang mengejutkan? Kita jumpa banyak tangkal. Kita jumpa banyak alat-alat sihir. Kita jumpa dalam almari sekian-sekian. Dan memang pelajar-pelajar ini antara pelajar yang tinggi tahap stres, tahap kemurungan, tahap sekian-sekian. Sebab apa? Dia telah hidupnya bergantung kepada jin. Bila kita tanya belajar mana? Google internet. Hari ni budak muda, budak sekolah menengah, budak universiti, saya nak khabar, Google je mantra-mantra sihir. Nak buat orang tu tunduk, jadi macam semua ya je ke dia. Sihir apa? Ni jampi-jampi, bila orang tengok, orang kagum, jadi semua jatuh cinta. Pensyarah ni kata, ustazah, bila saya tanya orang puang, adalah dia punya tangkal ada ni, kata ni benda ni. Saya baca ayat-ayat gini supaya orang tengok, orang kagum, orang nampak saya comel, orang nak ke saya ramah, sekian-sekian. Rupanya belajar mana? Google internet. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ramai pelajar-pelajar tak tahu bapa sakit, bapa gini, sekian-sekian. Mungkin sebenarnya ada di kalangan kawan-kawan yang ada kedengkian. Min syarri hasidin iza hasad. Saya pernah jumpa tok-tok guru kan, orang-orang alim. Saya kata, ustaz, lagu mana, syekh, tok guru, apa amalan untuk pendidik diri? Sebut dua. Beramal dan yakin, baca dengan hati, ustazah, tadabbur, Al-Mu'awwizatain, dua surah ni. Qul huwallah, ya, qul huwallah kalau boleh 3 kul sekaligus lah. Tapi 2 perlindungan ni, sampai Nabi kata, telah turun kepadaku pada malam ini 2 surah perlindungan yang tidak ada setara dengannya. Siapa yang beramal dengan surah ni, ia akan dapat perlindungan daripada Allah yang kita tidak tahu pun keburukan apa. Sebab itu Al-Falaq tu kan, bila kita baca Al-Falaq, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang diciptakan. Dan kita tak tahu kejahatan dia. Termasuklah wabak, termasuklah virus yang boleh memudaratkan. Sebab itu kalau orang tanya amalan apa ustazah nak selamat ni, wabak apa semua ni, kalau pun dia positif pun, insya-Allah tak bagi mudarat. Sebab kita nampak ada ramai yang positif dan tak ada simptom, tak sakit, macam tak ada apa-apa, tapi positif. Bukan maksudnya orang yang selamat daripada wabak semestinya dia tak kena langsung masuk Islam. Ada orang yang kena tetapi dia tak bagi mudarat kepadanya daripada kejahatan makhluk yang jahat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi itulah